KPM. Didik TV KPM. Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP yang diberikan oleh kerajaan seperti mencuci tangan dengan kerap, memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek produksi reka tanda, anda cukup beruntung kerana hari ini cikgu yang bakal mengajar anda, beliau memang hebat boh. Asal daripada Kelantan je cikgu. Nampak saya terpandang dia pula. Tak tahu siapakah cikgu ini. Jom kita tengok profil guru kali ini. Biasa berusaha ke arah kecemerlangan. Itu moto daripada cikgu kita pada hari ini. Ini dia. Assalamualaikum Cikgu Arsyadi. Waalaikumsalam. Wah, lain cikgu. Tadi kat luar lain, ni masuk lain. Cikgu okey cikgu? Okey. Cikgu saya nak tanya kepada cikgu kan yang mempunyai pengalaman sebanyak 15 tahun cikgu, betul betul. Di dalam subjek produksi reka tanda ini. Sebab kita tahu cikgu, sebelum ini formatnya adalah di dalam KBSM dan betul. Ini adalah KSSM. Jadi mungkin ada sedikit perubahan cikgu kan? Mungkin boleh ceritakan sedikit dulu pengenalan bagi subjek ini. Dari segi perubahan itu perubahan modul daripada modul lama kepada modul barulah. Baik. Ada penambahan dari segi latihan ataupun kerja-kerja amali dari setiap modul dan juga modul-modul yang baru yang diupdate daripada modul yang lama lah. Pelajar produksi reka tanda lebih kreatif dan inovatif lah untuk hasilkan produk-produk yang dipelajari nanti. Itu dia sedikit pengenalan mengenai subjek produksi reka tanda ini kan. Cikgu daripada SMK Bandar Baru Sentul. Jauh cikgu Macam mana tu cikgu? Daripada Kelantan tiba datang ke KL ni cikgu ke macam mana tu? Tak, sebenarnya Bandar Baru Sentul kat di Kuala Lumpur je. Asal dia daripada Kelantan saya, tapi saya mengajar di Kuala Lumpur. Alright. Okey cikgu, saya pastikan sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran kita, seperti biasa kami di Didik TV ini melakukan segala protokol kesihatan. Jadi sebab itulah cikgu, kalau boleh kita nak minta ke sini dulu cikgu, boleh boleh. Untuk kita melakukan sanitasi tangan. Cikgu boleh ke sana sikit. Kesian pula tak nampak orang muka cikgu handsome tu. Okey, cikgu gunakan dulu hand sanitizer dan diikuti dengan saya pula. Alright, kita cuci sehinggalah bersih dan insya-Allah kita akan memerangi COVID-19 ini cikgu Dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu boleh membuka pelitup muka untuk orang kata lebih selesalah sewaktu mengajar nanti kepada anda semua, dan diletakkan di dalam ini dia tempat yang selamat dan bersih seperti macam ini. Kita letak je dan kita simpan di tempat yang bersih lah. Okey cikgu, tadi kita dah tahu dah kan pandangan cikgu sendiri ataupun pengenalan mengenai subjek ini yang disampaikan oleh cikgu. Kita juga sebenarnya nak tahulah apa pandangan pelajar mengenai subjek produksi reka tanda ini. Adakah ia yang senang ataupun susah? Tak tahulah. Nak tahu? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afan bin Abdul Aziz dan saya daripada sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Saya mengambil aliran vocational PhD dan saya sangat beruntung kerana mengambil aliran tersebut. Dan saya mendapat mempelajari banyak kemahiran vocational seperti membina dan mereka sebuah produk. Dan saya harap saya akan lulus dalam peperiksaan SPM 2021. Saya Muhammad Hakimi bin Abdul Razak, calon SPM 2021 daripada SMK Bandar Baru Sentul dan mengambil subjek produksi reka tanda. Subjek ini amat sukar jika kita tidak memberi tumpuan sepenuhnya kerana ianya memerlukan kemahiran yang sangat tinggi dalam melakukan sesuatu kerja seperti menghasilkan papan tanda larik dan cetakan digital. Dan saya harap saya akan lulus dalam peperiksaan SPM 2021. Assalamualaikum, saya Nafisa Aini binti Muhammad Khalid.
calon SPM 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Dalam subjek PRT, saya dapat mempelajari pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan papan tanda berbentuk komputer seperti papan tanda alkilik, papan tanda larik, papan tanda vinil dan papan tanda sebulan cat. Harapan saya untuk kali ini dapat lulus SPM 2021. Didik TV KPM. Alright, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek produksi reka tanda cikgu betul. Dan saya pasti ramai ni nanti-nantikan siapa sekolah pilihan hari ini. Ini kami bawakan anda daripada SMK Bandar Baru Sentul. Assalamualaikum, apa khabar? Mana satu nama Ayu ni yang pakai baju biru dalam video tadi tu? Oh, Saya. dia kata awak pemalu orangnya, betul ke? Cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan anak-anak murid cikgu daripada yang first yang sana tu cikgu. Okey, yang pertama tu Azim. Okey, yang kedua tu Muhammad Afiq. Okey. Dan yang ketiga di atas tu Nofitrah Ayuni. Okey. Yang di bawah tu Muhammad Izzat. Dan yang di bawah tu Muhammad Afiq dan yang last sekali adalah Hakimi. Hakimi Hakimi. Cuma saya nak tanya kepada Azim. Oh, Azim. Azim dengar ke Azim? Ya, saya. Azim, kenapa nama kat situ? Kenapa nama awak kat situ Azim Noob? Tukarlah, jangan letak Noob kat situ. Okey. Oh, dia tak tahu nak macam mana. Okey, cikgu, kita dah tahu dah anak-anak murid cikgu ni daripada SMK Bandar Baru Sentul dan kalau kita dapat lihat kan mereka cukup bersemangat dan dah tak sabar-sabar untuk belajar mengenai subjek ni. Tapi kita nak berhenti rehat dulu, boleh cikgu Boleh. Anda semua jangan mana selepas ini di dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan bersama dengan Cikgu Asyadi yang mana beliau akan mengajar anda semua bagi subjek produksi reka tanda. Baik, cikgu dah bersedia cikgu? Ya, saya dah. Dan kita dapat lihat juga pelajar-pelajar daripada SMK Bandar Baru Sentul pun dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada guru-guru dan pelajar yang berada di luar sana. Okey, hari ini saya akan bawa tajuk modul 2 yang berkaitan dengan produksi grafik. Baik. Itu salah satu modul dalam produksi reka tanda. Okey. Untuk kali ini modul 2 ni di bawah produksi grafik, kita akan tengok proses macam mana kita nak reka bentuk logo. Okey, asas-asas reka bentuk, elemen seni dan logo yang kita dapat hasilkan nanti ya. Okey, untuk yang pertama ni kita tengok asas reka bentuk grafik. Okey, kalau kita tengok dekat skrin ni terdapat 7 prinsip reka bentuk. Okey, yang ni adalah bermula daripada lingkungan ataupun bulatan yang mewakili prinsip reka bentuk, iaitu harmoni, kesatuan, kepelbagaian, irama dan pergerakan, imbangan, penegasan dan kontra. Okey, ini adalah termasuk dalam prinsip reka bentuk. Okey, kita tengok contoh dalam prinsip reka bentuk yang mana saya telah buat slide ini. Contoh yang pertama iaitu harmoni. Harmoni merujuk kepada pada susunan atau ulangan unsur-unsur seni. Yang pertama dari segi alam semula jadi. Contoh dia, kalau kita tengok alam semula jadi, apa kat situ? Pelajar-pelajar saya, apa contoh alam semula jadi? Apa yang awak nampak tu? Kerang. Okey, kulit kerang daripada contoh alam semula jadi. Okey, untuk buatan manusia. Kalau buatan manusia tu kita tengok apa harmoninya? Susunan gambar apa? Okey, gambar payung Okey, kemudian yang ketiga ada karya seni yang dihasilkan oleh manusia ataupun kita yang menghasilkan karya seni. Batik cikgu kalau saya dapat lihat di situ. Ya betul, batik Ini adalah hasil yang
diolah atau digubah oleh manusia. Baik, kepada pelajar-pelajar sekiranya anda ingin menjawab kan, anda hanya angkat tangan dan on mic saja. Kalau boleh kita bagi satu-satulah. Apabila semua betul. bercakap nanti dia dah macam kuai kebangsaan. Boleh Okey, kita tengok yang kedua. Terima kasih Okey. guys. Contoh yang kedua, kontra Okey, kontra ni adalah wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai ciri-ciri bertentangan atau perbezaan dalam satu gubahan. Okey. Yang kedua, kesan kontra dapat ditimbulkan dalam karya-karya visual melalui olahan, teknik dan gaya seni yang berbeza. Okey, ini sama juga. Kita bagi 3 contoh, iaitu alam semula jadi, buatan manusia dan juga karya seni. Okey, ini adalah dari segi kontra. Okey, Ayu ni, buat alam semula jadi tu, apa yang kontranya dari segi, kalau kita tengok buah tu, apa yang kontra? Warna apa yang kontra? Warna merah kuning. Okey, merah dan kuning. Okey, itu adalah warna yang kontra. Okey, buatan manusia. Okey, Afiq, kalau kita tengok buatan manusia, apa gambar yang tertera di slide tu? Kerusi biru kuning. Okey, Kerusi. ini bukan kerusi ini Kotak. kotak ya. Mungkin silap pandang kot. Okey. Kalau kita tengok karya seni yang ketiga, ini adalah lukisan atau catatan yang dilukis oleh pelukis yang menggambarkan di situ ada prinsip kontra di antara pokok-pokok. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang ketiga dari segi penegasan. Okey, penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsur yang menonjol di dalamnya. Okey, aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni dapat menimbulkan fokus dan tumpuan, menarik perhatian dan mengelakkan kebosanan. Okey, kalau kita tengok kat sini penegasan alam semula jadi. Tengok gambar alam semula jadi tu. Apa penegasan dia? Kimi. Alam semula jadi. Penegasan di mana kat sini kalau kita tengok gambar alam semula jadi? Daun ataupun rama-rama? Okey, rama-rama Okey. Kalau kita tengok buatan manusia, kita tengok contoh papan tanda yang berada di tepi-tepi jalan tu, ada kontranya yang berwarna coklat itu adalah kontra. Ini adalah dari segi prinsip yang direka oleh buatan manusia. Dan yang ketiga, unsur seni yang ni juga lukisan daripada olahan daripada manusia yang buat. Okey. Seterusnya kita tengok elemen seni. Okey, dalam produksi grafik, elemen seni adalah memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan reka bentuk yang menarik. Kita tengok apakah elemen seni. Okey, elemen seni ialah unsur asas untuk menghasilkan sebuah karya seni visual. Okey, elemen seni tersebut ialah garisan, rupa, jalinan, bentuk, ruang dan warna Okey, setiap karya seni visual perlu mengaplikasikan sekurang-kurangnya satu atau lebih unsur dalam proses reka bentuk ciptaannya. Okey, ini adalah susunan elemen seni yang cikgu buat menggambarkan ada kesinambungan di antara elemen seni yang ada. Contohnya garisan, warna, ruang, jalinan, bentuk dan rupa. Okey, kita tengok contoh Okey, yang pertama, garisan. Okey, garisan ialah kesan titik yang bergerak atau bersambung dalam satu ruang Okey, garisan mempunyai berbagai jenis serta pengertian yang berbeza-beza seperti kasar, halus, panjang, pendek, lurus, bengkok, tebal, putus-putus dan sebagainya. Okey, garisan juga ialah dari segi unsur garisan dapat dilihat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Okey, kita boleh tengok contoh pelajar-pelajar saya, awak boleh tengok contoh garisan tebal, garisan nipis, garisan putus-putus, garisan beralun, garisan menegak. Okey, jenis-jenis garisan juga adalah garisan berlingkar. Kalau kita tengok garisan berlingkar tu biasa kita lihat di mana? Izzat, biasa garisan berlingkar tu kita boleh tengok pada objek apa? Untuk garisan berlingkar. On kan mic. Izzat on mic. Apa soalan tadi cikgu tadi? Okey, biasanya garisan berlingkar tu kita tengok di kawasan mana? Kalau awak dapat bayangkanlah. Naruto, perut Naruto. Betul lah tu, perut Naruto.
Okey. Ya, salah satu contoh perut dan rotor. Okey. Okey. Dan kalau kita tengok lagi, kalau yang buatan manusia contohnya ubat nyamuk. Ubat nyamuk tu ada timbul dan garisan berlingkar. Itu contoh-contoh yang kita boleh adaptasikan dari segi garisan. Kuat tengok anime si Izzat ni. Memang. Okey, contoh yang kedua, rupa. Okey. Rupa macam mana kita tengok? Kita ada rupa positif, kita ada rupa negatif. Okey. Rupa ni adalah hasil pertemuan titik penghujung sesuatu garisan dengan titik permulaan. Maknanya dua titik yang berbeza bertemu dan bercantum menjadi satu rupa. Okey, kemudian rupa ialah kawasan rata yang dilingkari oleh garisan luar serta tidak mempunyai jisim. Okey, rupa hanya mempunyai panjang dan lebar, dua dimensi. Okey, susunan rupa yang sama secara berulang-ulang dengan menggunakan garisan gerik akan menghasilkan corak. Okey, olahan rupa boleh menghasilkan lambang, logo dan tipografi. Okey, rupa boleh diolah dalam bentuk positif dan negatif. Terdapat dua jenis rupa, iaitu rupa geometrik dan rupa organik. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, di sini ada rupa dalam bentuk imej positif dan negatif. Okey, saya nak tanya Afan. Okey, Afan, rupa positif. Yang mana rupa positif? Yang putih banyak tu dengan yang hitam sikit je. Ya, apa di dalam apa ayat dalam tu ataupun gambar yang ada dalam rupa positif tu? Basikal. Okey, basikal naik basikal bertemu dengan muzik. Itu adalah rupa positif. Okey, rupa negatif. Kalau kita tengok rupa negatif, dia lingkaran dia ataupun warnanya berada di luar kawasan ataupun di luar kawasan yang mempunyai imej dan penhurufan. Itu adalah rupa negatif. Okey, kita tengok lagi contoh. Okey, yang ni adalah rupa geometri dan rupa organik. Okey, kalau kita tengok rupa yang bersudut, bergarisan lurus dan mempunyai bucu adalah rupa geometrik. Yang kedua, rupa organik. Rupa yang bebas yang dilukis secara spontan dan tanpa sudut. Ini adalah contoh-contoh yang di mana kita boleh tengok rupa organik dan geometrik. Okey, kita tengok lagi contoh. Okey, ya. Rupa dijadikan logo ataupun simbol. Kalau kita tengok dekat sini, simbol cawan, gambar cawan. Okey, diolah menjadi bentuk rupa. Yang ni di bawah tu telah dijadi bentuk rupa seperti benda yang dilukis. Pokok bersama diubah olahan menjadi suatu bentuk logo ataupun imej vektor. Okey, sama juga jalan raya. Yang ni adalah contoh yang senang kita lihat di papan penanda jalan raya ataupun lebuh raya. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang ketiga dalam elemen seni. Kita tengok kita ada kat sini warna. Okey, warna ialah tindak balas cahaya ke atas sesuatu permukaan. Warna amat penting dalam segala ciptaan hasil seni kerana dapat mempengaruhi perasaan. Contohnya, warna yang terang dan cerah menimbulkan perasaan riang dan gembira. Gembira. Okey, sebaliknya warna gelap dan kelam akan menimbulkan perasaan suram dan sedih. Okey, kat sini kita ada 3 kumpulan warna dalam roda warna yang iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Okey, kita tengok kat sini warna asas. Okey, kalau kita tengok warna asas, Hakimi, cuba bagi tahu cikgu, apakah warna asas yang dapat kamu tengok dekat slide cikgu ni? Ada 3 warna asas. Merah, biru, kuning. Okey, merah, biru, kuning. Bagus. Okey, warna asas dikenali sebagai warna utama. Terdiri daripada warna biru, merah dan kuning. Ketiga-tiga warna ini tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain. Maknanya, kalau kita campur dengan warna lain, dia tak akan menjadi warna merah, tak akan jadi warna biru dan tak akan jadi warna kuning. Ini adalah warna-warna asas yang mana kita kena tahu. Okey, kemudian kita ada warna yang kedua, warna sekunder. Dihasilkan dengan campuran 2 warna asas. Okey, warna sekunder. Okey, cuba bagi tahu saya Afan, warna sekunder yang dapat kamu lihat pada slide. Warna sekunder ialah hijau, jingga dengan ungu. Okey, jadi daripada campuran apa? Warna apa?
Kalau hijau tu apa? Campuran warna apa tu? Biru campur kuning. Alright. Okey, betul. Biru campur kuning jadi hijau. Merah campur kuning jadi jingga. Ya, betul. Means orange lah. So, merah tambah biru jadi ungu. Okey. Itu adalah warna-warna sekunder. Okey, kita tengok warna yang ketiga. Okey, warna tertier dihasilkan dengan campuran satu warna asas bersama satu warna sekunder. Okey, yang ni adalah campuran warna pertama dan warna kedua, maka keluarlah warna yang ketiga. Di sini kita tengok contohnya warna biru campur warna ungu jadi biru ungu. Merah campur ungu jadi merah ungu. Merah campur jingga, merah jingga. Kuning campur jingga, kuning jingga. Kuning campur hijau, kuning hijau. Dan biru campur hijau, biru hijau. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada tipografi dan logo. Baik. Okey. Sebelum kita pergi pada tipografi, kita perlu tahu apakah jenis-jenis tipografi yang ada. Okey, kalau dekat sini maksud tipografi dan logo adalah reka bentuk grafik seperti reka bentuk logo akan dapat menarik penonton kerana penggunaan elemen seperti warna, imej, garisan, bentuk dan lain-lain. Okey, jenis huruf adalah satu daripada unsur yang paling kelihatan ialah selain daripada warna. Okey, tipografi. Dalam seni visual, tipografi merupakan kaedah memilih dan menyusun huruf atau muka taip pada ruang tertentu untuk mendapatkan kesan yang khusus. Okey, pemilihan dan penyusunan muka taip adalah penting agar ia kelihatan harmoni dan mempunyai kesan visual yang ditetapkan. Tipografi juga memberi kesan pembacaan dan komunikasi yang baik kepada pengguna. Okey, kita tengok kepada jenis-jenis tipografi. Terdapat 4 kumpulan jenis huruf yang biasa digunakan reka bentuk grafik iaitu serif, sans serif, skrip dan dekoratif. Okey, ini cikgu dah buat contoh huruf serif. Huruf serif yang mempunyai ekor pada penhujungnya. Kalau kita tengok serif ni biasanya di dalam media-media maknanya kita nak hasilkan poster, nak hasilkan majalah, surat khabar ataupun sekarang ni media digital melalui iklan-iklan elektronik. Ada je kita tengok huruf serif yang digunakan. Okey, yang kedua, huruf sans serif. Okey, yang sans serif ni adalah huruf yang tidak mempunyai ekor pada penghujungnya. Contohnya penggunaan dalam sama juga dalam poster, majalah dan sebagainya, dia tidak mempunyai ekor pada penghujung tulisan tersebut. Kalau kita tengok contohnya Century Gothic, Helvetica, Verdana dan Arial. Ini adalah contoh-contoh font yang telah diambil dan digunakan pada media-media yang dihasilkan. Baik. Yang ketiga, huruf skrip. Kalau kita tengok skrip ni adalah huruf yang bergaya dan biasanya sukar dibaca. Biasanya digunakan dalam rekaan kad ucapan. Dia lebih kurang kepada dekoratif sikitlah. Wedding card ni wedding card. Wedding card, ada poster-poster yang boleh menarik perhatian. Dia ada warna-warna ataupun yang ditambah kepada tulisan-tulisan yang pelbagai. Yang keempat, okey, dekoratif. Huruf dekoratif ni adalah huruf yang mempunyai hiasan dan tidak sesuai untuk teks bacaan. Biasanya dekoratif ni diolah untuk menjadi tulisan lebih kreatif. Kadang-kadang ada di baju, ada kita tengok di poster-poster ataupun iklan-iklan yang menunjukkan dekoratif. Adanya tulisan pelbagai yang mana kita tengok kadang-kadang dia boleh menjadi corak tulisan tersebut. Itu dikatakan dekoratif. Okey, cikgu akan masuk kepada logo. Yang logo ini adalah tugasan yang utama dalam modul 2. Okey, untuk produksi grafik, logo adalah dikira sebagai kerja amali untuk pemarkahan. Kalau kita tengok dekat sini, logo merupakan rekaan grafik yang telah diringkaskan dengan tujuan untuk memperkenalkan imej sesuatu pertubuhan, syarikat ataupun organisasi. Bagi sesebuah syarikat perniagaan, logo merupakan tanda perniagaan. Itu trademark. Logo yang baik hendaklah mematuhi ciri-ciri logo seperti berikut. Itu suatu gubahan bentuk grafik yang ringkas, dipermudahkan dari segi reka bentuk ataupun rupa asal. Mempunyai nilai keunggulan sesebuah syarikat perniagaan kerana dapat membantu
mempromosikan jenama berkenaan. Okey, ini adalah ciri-ciri logo yang baik. Okey, direka seringkas dengan mungkin. Okey, unik, profesional dan asli. Yang ketiga, mempunyai identiti tepat untuk untuk sesuatu organisasi. Yang keempat, sebagai hak milik dari segi undang-undang. Yang kelima, dapat menyampaikan penerangan berkenaan dengan asalnya nilai dan kualiti. Yang keenam, menggunakan warna yang minimum itu 2 ataupun 3 warna lah untuk menghasilkan logo. Baik, cikgu. Wah, saya cukup padat cikgu Ya. Saya pasti pelajar-pelajar semua okey ke? Are you guys on the right track sekarang? Okey Ya, okey. Okey cikgu, tapi kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu Ya, boleh. Kita kembali selepas ini dengan banyak lagi ilmu yang cikgu nak kongsikan kepada anda di dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Cikgu, saya nak kongsi dengan cikgu lah. Ya, boleh, Saya ada seorang sahabat yang bernama Sean Steven. Cikgu kenal ke? Ya, Korang kenal cikgu Korang kenal lah. Dia cikgu kalau dia buat logo-logo pasal rekatan dia Mahir. macam ni cikgu. Memang okey. teroka, memang mahir. Dah kenapa tiba jual nama dia kan? Okey, cikgu jom kita sambung kita punya kelas balik cikgu. Kita kembali Okey, Alright. sebelum tadi saya memperkatakan tentang ciri-ciri logo yang baik. Okey, kita tengok contoh logo, apakah logo-logo yang kita tengok dari segi kumpulan logo yang utama. Ya. Okey, yang pertama okey, jenis logo. Okey, saya nak tanya dengan Afiq, apa yang awak telah pelajari logo? Cuba sebut salah satu logo yang awak tahu dari segi logo, kumpulan logo yang utama Afiq. Afiq, selamat pagi Afiq. Saya tahu logo huruf. Okey, lagi logo apa yang Afiq tahu? Logo huruf tu logo huruf ni dia macam kita buat huruf je logo dia. Okey. Kalau kita tengok maksud logo yang logo huruf digubah daripada huruf ataupun muka type untuk menghasilkan image logo Okey, ada yang digubah daripada perkataan dan juga singkatan perkataan. Baik. Kalau kita tengok kat sini, kenapa saya letak TV1? Sebenarnya logo itu digubah melalui perkataan dan dijadikan logo. Okey, yang kedua, Ayuni, Fitrah Ayuni. Yang kedua, logo apa yang awak tahu lagi selain daripada logo huruf? Logo representasi. Apa tasi-tasi? Okey, logo ni kena sebut betul-betul Representasi. Okey, logo representasi. Sebutannya mungkin kadang-kadang pelajar dia susah nak sebut. Presentasi. Representasi. Representasi. Macam-macam sebutan yang ada Dia sebut ada slang cikgu tadi. Mungkin Ya. Cikgu, kalau macam logo Didik TV tu huruf ke atau representasi cikgu? Okey, kalau Didik TV tu logo huruf dan representasi. Oh, dia dua dalam satu? Gabung. Okey. Maknanya kalau representasi ni kita tengok dalam bentuk macam logo saja. Dia tak ada perkataan. Okey. Okey, dalam bahasa Inggeris logo dikenali sebagai logo ataupun piktogram. Mereka bentuk ini berdasarkan objek benda ataupun objek alam semula jadi yang dijadikan dengan tujuan untuk menghasilkan satu logo syarikat ataupun organisasi yang kukuh ini adalah logo representasi. Okey, kita tengok lagi. Ada juga logo huruf dan representasi Okey, yang ni adalah gabungan logo korporat yang dibuat dalam bentuk logo huruf dan logo representasi. Maknanya dia ada dua gabungan huruf dan representasi itu logo Okey, kedua-dua bentuk ini digabungkan menjadi satu logo. Okey, logo simbol. Kimi, logo simbol biasa awak tengok dekat mana biasanya logo simbol ni? Kalau dekat sekolah, dekat mana biasanya terdapat logo simbol? Ken? Toilet. Okey. Toilet ke tandas Okey, logo tandas biasanya kenapa logo di tandas diletakkan logo? Untuk membezakan apa? Membezakan apa? Hakimi.
Jantina. Okey, membezakan jantina. Ya, Nasib betul, baik, betul. Okey, kalau kita tengok dekat sini logo simbol bermaksud menggunakan simbol image untuk menerangkan sesuatu kumpulan ataupun tanda amaran dan maklumat. Senang. Kalau kita pergi pasaraya ke pergi mana-mana tempat yang ada penghematan awam, masyarakat yang ramai, maknanya ada logo-logo yang menunjukkan papan tanda arah, papan tanda perkhidmatan dan sebagainya. Ya. Cikgu, Azim tadi dia tanya, kenapa cikgu asyik tak tanya saya je kan? Azim tadi. Nanti saya akan tanya dia. Okey, Azim. Cantik, Azim. Dekat dah tanya. Kombinasi logo. Logo yang dekat perlu ada 3. Apa tu 3? Yang perlu ada pada logo. Kalau tak ada benda ni, ciptaannya tak dihasilkan dengan tepat lah. Okey, bagi tahu sekali lagi. Yang pertama apa? Okey, bentuk asas logo. Yang kedua? image. Okey, image. Okey, dan yang ketiga tipografi ya. Azim, nanti kalau awak cakap kan, boleh tahu awak dekatkan awak punya mic tu dekat ke mulut. Awak punya yang antena tu antena pula. Yang tu. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini adalah peralatan dan bahan asas untuk menghasilkan logo. Ya. Kalau kita tengok dekat sini Izzat, pernah tak awak tengok dalam dekat bengkel kita alat peralatan yang ada ni, yang cikgu senaraikan ni? Selalu. Okey, boleh sebut beberapa peralatan yang pernah awak guna dekat bengkel? Cikgu nak berapa cikgu? Semualah. Tak, yang mana yang perlu awak sebutlah. Beberapa contoh. Sembur perekat. Okey, lagi? Dengan kertas lakaran. Okey. Dengan pita perekat. Okey. Dengan bro lukisan. Tu je lah selalu guna. Okey, itu adalah salah peralatan-peralatan yang kamu gunakan semasa proses membuat logo Okey, kita tengok dekat sini. Ini dah masuk lakaran perkembangan idea untuk penghasilan logo. Kalau dekat sini sebelum proses membuat logo kita mesti ada lakaran. Kita tengok apa maksud lakaran. Lakaran ialah lukisan draft awal sesuatu rekaan. Dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas, freehand drawing, tanpa bantuan alatan dan lukisan. Dijadikan gambaran awal bagi menunjukkan rupa atau bentuk sesuatu produk. Lakaran juga membolehkan komunikasi berlaku antara mereka dan pembuat produk dalam bentuk grafik dan tulisan. Okey, alatan asas yang biasa digunakan ialah pensel, aram, pastel, kapur, pen penanda, pen dan juga komputer. Ini adalah maksud lakaran yang di mana yang kita nak buat lakaran menggunakan peralatan-peralatan yang disebut tadi Ni lakaran lakaran yang memainkan peranan penting dalam menentukan konsep awal dalam proses reka bentuk. Ini adalah carta macam mana kita nak hasilkan lakaran yang penting, yang bermutu dan yang mengikut cita rasa pengguna. Yang pertama contengnya idea atau lakaran awal, kemudian lakaran separa penuh semi kompresif, yang ketiga lakaran penuh kompresif dan yang keempat lakaran akhir. Okey, ini adalah susu atur dari segi proses untuk membuat lakaran. Ya. Okey. Okey, yang pertama, kalau dari segi proses lakaran, kita tengok contengan idea ataupun lakaran awal. Ini dipanggil thumbnail. Thumbnail biasanya dibuat. Ni nak tanya Hakimi. Sebelum kamu buat logo, pernah tak kamu hasilkan thumbnail? Pernah. Okey, thumbnail biasanya kamu hasilkan berapa? Contengan awal pada untuk mendapatkan idea. 6 ataupun 8. Okey, 6 ataupun 8 Kita sebenarnya thumbnail ni kita boleh buat banyak 10, 20 pun tak apa untuk kita membuat lakaran awal Okey, kalau kita tengok dekat sini maksud dia ialah istilah untuk gambar-gambar lakaran bersaiz kecil yang menunjukkan idea awal sesuatu reka bentuk. Lakaran awal menunjukkan komposisi asas rekaan sebelum dipilih untuk dibesarkan menjadi lakaran penuh. Kalau kita tengok contoh di sini terdapat 6 lakaran di mana lakaran awal itu untuk kita dapatkan idea untuk kita lakarkan kepada lakaran separa penuh. Untuk lakaran separa penuh merupakan lukisan separa lengkap hasil daripada thumbnail yang telah dipilih dan dibuat kajian secara visual terhadap rupa, bentuk, warna, tipografi dan saiz
serta dihasilkan dalam satu komposisi yang kompresis. Okey, yang ini adalah contoh yang mana lakaran separa penuh. Yang ketiga, lakaran penuh. Lakaran penuh ialah lukisan lengkap hasil pemilihan rekaan daripada peringkat lakaran separa penuh, iaitu semi kompresif. Dalam peringkat ini, kesemua komposisi lukisan telah dikenal pasti dan ditentukan secara visual yang lebih realistik. Pada tahap ini juga, lakaran penuh hendaklah dilengkapkan dari segi kajian warna, tipografi, imej dan menjadi karya akhir secara manual. Untuk yang keempat, lakaran akhir. Lakaran akhir ialah lakaran yang dihasilkan dengan lebih terperinci dengan memasukkan unsur rekaan seperti warna. Perhasilan lakaran akhir dilakukan dengan melukis secara manual. Ini contoh yang telah disiapkanlah, telah dimasukkan warna untuk dijadikan lakaran akhir. Okey, ini adalah proses macam mana kita nak untuk pemilihan logo melalui lakaran. Yang pertama, pemilihan lakaran logo perlu dilakukan dengan teliti. Logo yang menarik dan sesuai mampu menarik perhatian pengguna. Logo yang dipilih berdasarkan lakaran-lakaran yang telah dibuat. Okey, dekat sini kita ada pemilihan lakaran awal. Kita ada lakaran 1, kita ada lakaran 2 dan kita ada lakaran 3. Okey, antara 3 lakaran ini satu hanya yang dipilih. Contoh dekat sini cikgu buat contoh lakaran 2 cikgu pilih. Kemudian kita pergi kepada pemilihan lakaran separa penuh. Ini juga ada 3 contoh lakaran. Okey, lakaran yang ketiga ini telah diubah sesuai melalui lakaran pertama tadi. Kemudian lakaran akhir. Okey, lakaran akhir dihasilkan dengan kemas bagi memastikan komposisi setiap unsur rekaan disusun sehampir mungkin dengan hasil rekaan akhir. Okey, ini adalah yang seterusnya itu persembahan rekaan akhir. Okey, persembahan rekaan akhir dihasilkan bertujuan untuk mempersembahkan hasil rekaan kepada pelanggan. Okey, persembahan rekaan perlu kelihatan menarik dan dapat menyampaikan informasi kepada pelanggan supaya mereka tertarik serta bersetuju dengan rekaan yang telah dihasilkan. Okey, ini adalah daripada proses lakaran tadi, wujudnya lakaran akhir. Kemudian kita tengok soalan-soalan contoh. Okey, ini soalan contoh yang mana cikgu buat berdasarkan lakaran daripada modul yang kedua, itu produksi grafik. Okey. Baik, ini cikgu boleh tanya cikgu. Tanya kepada anak-anak murid cikgu. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, Afan, cuba bagi tahu cikgu yang mana unsur penegasan. Soalan dia, padan dan tulis prinsip reka bentuk yang betul bagi rajah yang berikut. Okey, mana satu unsur penegasan? Dekat sini. Mana satu? Penegasan Penegasan. Yang hujung. Yang mana? Antara gambar tu gambar bunga tu. Okey, betul, bagus tahu pun apakah penegasan di situ kita tengok? Bunga ataupun daun? Bunga, cikgu. Bunga cikgu. Okey, bunga. Okey, yang kedua, Fitrah Ayuni. Pergerakan. Penuh nama dipanggil. Yang mana satu pergerakan? Gambar apa? Gambar yang menunjukkan apa? Panik. Afan panik dia tulis. Gambar butterfly. Okey, betul ke salah? Ini pergerakan. Pergerakan. Yang pertama tu, Oh, tu. Yang pop-pop mengapi. Pop-pop mengapi. Okey. Mungkin ingat kamu raya lupa. pop-pop. Sebab bunga api itu adalah unsur pergerakan. Okey, yang ketiga, kontra. Yang ketiga, keseimbangan. Izzat, mana keseimbangan? Gambar apa yang menunjukkan keseimbangan di situ? Clue dia pizza. Rama-rama bukan pizza. Anda pasti. Okey, betul betul lah, rama-rama keseimbangan. Kalau kita tengok seimbang kiri dan kanan ada segi warna dan susu atur. Okey, yang keempat, Azim. Kontra. Yang mana kontra di sini? Kalau tak betul lagi tak tahulah sebab kalau ada betul, satu jawapan. memang kena noob lah. On mic Azim. Mic. Okey, apakah gambar yang mana menunjukkan kontra? Ada satu lagi jawapan.
Yang ada kat pizza, tu. Tak tahu. Yang tu. Cap. Cap. Buah apa tu kalau kita tengok tu? Cap. Nama dia Capsi. Nama dia. Capsi. Okey. Buah tu. Buah yang boleh merah tu. Okey, kalau kita Capsicum. tengok dekat sini cili cili Bengali ni ataupun cili Benggala. Cili Benggala lah. Ya. Di situ kalau kita tengok yang kontra dia ada warna kuning ada 2 merah dan 1 warna kuning. Cikgu, Afan dengan Afiq ni diorang adik-beradik ke cikgu? Diorang ya, kembar. Pasangan kembar. Baru aku tahu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Rajah 2 menunjukkan jenis-jenis logo. Ya. Kalau dekat sini kita tanya Afiq. Afiq Okey Afiq, yang pertama itu logo apa? Jenis logo apa? Silakan Afiq. Yang mana cikgu? Logo yang pertama. Pos Malaysia. Pos. Ya. Logo apa? Logo apa? Jenis logo apa? Logo huruf cikgu. Betul ke logo huruf Yup, logo huruf. Okey betul Logo huruf dihasilkan dengan menggunakan huruf untuk menghasilkan satu bentuk logo. Ya. Okey Afan. Kembar dia. Kembar dia. Yang Ya, kedua saya. tu logo Ya, apa? saya. Jangan panik. Nak Jenis logo apa yang kedua? Replikasi. Sebut betul-betul. Anda pasti? Anda pasti ke sebutan tu betul-betul? Logo yang mana? Universiti ke? betul. Ya, yang kedua. Tadi Ayuni dah sebut lain. Ya. Ayuni sebut ada slang. Replikasi lah, logo replikasi. Kan? Sebutan salah tu Betul. Representasi. Aduh. Okey, kita tengok yang ketiga. Logo yang ketiga. Okey. Siapa lagi saya tak tanya dekat sini? Yang tu cikgu yang bawah kanan sekali tu apa nama? Hakimi. 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 Logo yang ketiga tu apa? Hakimi yang macam dekat gudang store mana dia macam kat belakang dia tu. Logo yang ketiga. Tak nampak. Tak nampak? Tak nampak. Okey. Logo huruf dan representasi. Okey betul. Ini tepat sebutannya tepat Logo huruf dan representasi. Yang keempat ni. Logo apa ni? Tadi kita dah sebut, kita dah belajar tadi jenis-jenis logo. Rasa yang ni paling senang lah, paling senang kita nak bagi tahu Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Dah akan dapat duit raya daripada cikgu. Okey, silakan. Duit raya laju. Laju. Logo simbol. Okey, logo simbol. Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab cikgu? Saya cikgu. Saya yang menjawab soalan itu. Okey. Itu ada logo simbol lah. Ya. Okey, kalau kita tengok kat slide ni sebenarnya ini saya buat 2 contoh soalan saja. Ada lagi cikgu? Dah habis dah sebenarnya. Cikgu tambah lagi, tambah lagi cikgu. Tak cukup ni cikgu. Tak cukup Okey. Kalau dari segi warna, okey, Afiq, cuba bagi tahu cikgu warna asas. Cikgu nak tahu 3 warna asas yang kita belajar tadi. Merah, biru, kuning cikgu. Okey, betul. Ya. Merah, biru dan kuning. Okey, bagi tahu cikgu, Hakimi. Cikgu Hakimi. nak tanya Hakimi balik. Warna-warna sekunder. Ada contoh warna sekunder. Ada 3 warna sekunder tadi. Hijau, jingga, ungu. Okey, hijau, jingga dengan ungu. Okey, betul Ya. Okey, kita tengok lagi contoh soalan yang mana cikgu akan tanya lagi. Ataupun mungkin soalan luar daripada kotak cikgu. Okey, Afan. Ya. Semasa proses membuat logo. Okey, semasa proses membuat logo, warna apa yang biasa kamu gunakan? Berapa color yang biasa kita gunakan untuk menghasilkan logo Untuk menghasilkan logo. berapa warna biasa digunakan? 3 je warna. Sekejap. Tarik nafas. Banyak juga. Banyak. So, 3 lah. Saya guna 3 je. Dia guna 3 cikgu. Okey, sebenarnya logo sekarang ni kita boleh hasilkan tidak perlu kira warna berapa, tapi yang penting warna tu digunakan biasanya digunakan 3, 5 dan
sekarang ni logo-logo yang baru digunakan lebih daripada 5 warna. Sebenarnya warna itu untuk menggambarkan keberhasilan logo dari segi lakaran, idea dan sebagainya. Kadang-kadang kehendak daripada pelanggan tu sendiri, kadang-kadang logo lebih daripada 5 warna pun ada. So sekarang ni dia tak kira 3 warna ke 4 warna ke ataupun lebihnya, supaya logo tu dapat menarik yang kita dapat Cikgu, buat. macam saya ada satu soalan cikgu yang datang daripada saya sendiri lah kan. Kita tahu tadi cikgu ada menyebutkan satu perkara mengenai logo positif dan negatif kan. Positif Sebab dan saya negatif. dengan Syah kita ada bisnes nak jual makan nasi ayam. Ya, betul. Jadi cikgu, macam mana yang sesuai sebenarnya? Mana yang lebih elok? Yang positifnya kah atau negatif? Cikgu. Okey, kalau dari segi logo, kena tengok juga dari segi image ataupun gambar, lambang dan sebagainya lah untuk kita hasilkan produk. Ini adalah logo untuk produk. Logo makanan. untuk produk cikgu. Biasanya kalau untuk produk lebih kepada rupa positif. Kadang-kadang rupa positif tu dia tertumpu kepada logo ataupun lambang tu sendiri. Contohnya gambar ayam. Ayam tu diwarnakan supaya menjadi positif. Kadang-kadang warna itu berada di dalam lingkungan gambar ayam tersebutlah. Okey. Kalau dari segi negatif kita tengok kalau contohnya lambang itu besar dan mempunyai banyak perkataan sesuai menggunakan logo negatif. I see. Diharapkan saya punya business partner Sean tu dengar lah tolong Okey, banyak saya labur duit ni. Okey, jadi kepada pelajar-pelajar ada soalan tak ingin menaikkan kepada Cikgu Ashidi? Cikgu awak ni ada tak apa-apa soalan? Ada. Okey, silakan Afan. Tak ada. Oh, tak ada. Ada soalan? Tak ada. Okey, ni nak balik sekolah dah ke? So, macam tak sama-sama nak balik. Tak ada nak minta tips ke apa ke? Atau mungkin ada yang tak faham? Izzat okey Izzat? Steady Izzat alright. Okey, kalau tak ada cikgu, mungkin cikgu boleh memberi orang kata buat rumusan dan juga tips lah kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini. Silakan cikgu. Untuk subjek produksi reka tanda, cikgu apa yang cikgu bentang tadi adalah modul yang kedua, itu produksi grafik. Okey, dalam produksi grafik ni item yang dinilai oleh lembaga periksaan adalah macam mana kita nak membuat logo, proses mereka bentuk logo. Okey, yang pertama biasanya kriteria penilaian adalah proses kerja 40%. Kemudian selain daripada proses kerja, yang dinilai adalah hasil kerja. Hasil kerja 40% dan 20% lagi adalah nilai dari segi penilaian penilaian kita tengok dari segi hasil kerja yang mana dapat membantu pelajar. Contohnya 20%. Ada nilai keselamatan dan sebagainya lah. Itu adalah contoh-contoh yang yang mana kita dapat menghasilkan logo. Okey, untuk modul ini juga pelajar-pelajar boleh menghasilkan logo dengan secara manual, tidak menggunakan komputer. Hasil kerja ditampal di atas mounting board dan dipamerkan untuk sama ada untuk pembentangan secara individu ataupun secara berkumpulan. Itulah hasil daripada produksi grafik untuk modul yang kedua. Okey, jadi itu saja cikgu. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ashidi kita dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Bandar Baru Sentul. Terima kasih banyak guys. InsyaAllah bila tibanya hari SPM nanti, korang akan orang kata menjawab dengan tenang dan mendapat keputusan yang cemerlang. Terima kasih. Alright, jadi kepada anda semua diharapkan segala input yang diberikan oleh Cikgu Ashidi kita dapat membantu anda sewaktu hari peperiksaan nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Masuk TV baik. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalil Muhammad Tauhid, ayah kepada Nur Fitra Ayuni, kepada semua pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM tahun 2021, semoga berjaya dan sukses hendaknya. InsyaAllah, mudah-mudahan diberkati Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina binti Abdul Rahim, umi kepada Muhammad Affan Abdul Aziz dan Muhammad Afiq Abdul Aziz.
calon SPM 2001 Sekolah Menengah Bandar Baru Sentul ingin merakamkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh calon-calon SPM pada yang akan mengambil peperiksaan pada tahun ini. Kuatkan semangat, bulatkan tekad, setelah usaha bertawakallah kepada Allah. Jangan tinggal solat dan berdoalah. Moga kejayaan milik kamu. Umi sayang kamu. Good luck.